Assalamualaikum semua, selamat kembali kepada channel aku. Okay, kalau korang perasan dalam video sebelum-sebelum ni aku akan cerita negara yang aku nak cerita tu dengan aku pakai topi ataupun baju daripada negara yang aku akan cerita tu. So agak-agak video kali ni aku nak cerita daripada negara mana Okay, hint dia boleh tengok daripada baju aku. Okay, kali ni aku akan ceritakan tentang pengalaman aku jadi homeless dekat Lisbon, Portugal. Nak tahu kisah selanjutnya? Jom kita saksikan. Mind the gap between the train and the platform. Okay, hari ni aku nak ceritakan tentang pengalaman aku kat Portugal lah. Dan bagi aku, masa aku pergi ke Portugal tu, aku bergerak dari Spain ke Portugal. Dan dekat Spain tu aku pergilah kat beberapa bandar yang aku pergi macam Granada, Cordoba, Barcelona dengan Madrid. Lepas tu aku shoot terus ke Lisbon, Portugal lah. Dan tapi pada video kali ni aku nak fokus dekat travel aku dekat Portugal. Sebab bagi aku tak ramai orang Malaysia travel dekat Portugal ni. Dan aku akan fokus dekat negara ni sebab bagi aku negara ni agak rare untuk travel daripada Malaysia. Okay, aku sebenarnya aku pasang niat nak pergi ke Portugal tu sebab aku jenis yang suka tengok bola. Dan aku rasa kalau pergi Portugal tu aku nak melawat lah ke stadium team Portugal yang power macam Benfica dengan Sporting Lisbon. Dan bagi aku masa aku kat Lisbon tu aku memang dah target lah dalam mindset aku nak tengok stadium Benfica dengan stadium Sporting Lisbon. Sebab bagi aku Benfica dengan Sporting Lisbon ni bukan team Portugal yang power dekat Lisbon. So patutnya boleh je aku nak pergi ke Porto nak tengok stadium FC Porto, tapi tu memang bukan dalam itinerary aku. So aku decide untuk stay dekat Lisbon je lah masa aku kat Portugal tu. First time aku pergi dekat stadium Benfica tu aku rasa macam wah, stadium ni memang cantik lah kan. Sebab dekat stadium ni lah pernah ada satu legend Portugal nama dia Eusebio pernah bermain dekat stadium Benfica tu lah. Dan bagi aku tim Benfica ni dia ada lahirkan ramai star-star bola macam Pablo Aimar, Nemanja Matic dan juga David Luiz lah yang sekarang dah jadi semua jadi. Lagi satu, bila dekat Lisbon ni bagi aku antara benda yang menarik bila dia punya old town dia. Old town dia memang penuh dengan bangunan-bangunan klasik. Lepas tu jalan dia pun masih jalan-jalan klasik yang dengan jalan batu-batu yang besar tu kan, bukannya jalan tar. Lepas tu antara attraction dekat Lisbon yang korang kena naik ialah dia punya vintage tram tu. Ada satu group tour dekat Lisbon ni, dia akan bawa naik ke tram nombor 46. Dan tram tu dia akan bawa lalu dekat Barrio Alto yang old town yang cantik dekat Lisbon. Lepas tu dia akan lalu dekat jalan-jalan yang klasik tu. Dan juga tram ni pun akan lalu dekat laut, betul-betul dekat dengan jambatan yang macam jambatan San Francisco tu. Dan lagi satu benda yang paling aku ingat masa aku kat Lisbon tu, ada satu attraction nama dia Belém Tower. Kalau korang tahu, kat Belém Tower ni special dia ialah masa zaman dulu, zaman kerajaan Portugis nak luaskan kawasan jajahan dia. Dekat Belém Tower yang tempat mana dia punya explorer dia orang tu berlepas keluar daripada Portugal. Benda yang paling menarik masa aku jumpa dekat Belém Tower tu ialah ada tengah jalan lah dengan kawan aku kan, Zaki. So kita orang jalan lah dekat Belém Tower tu. Dia ada dekat depan Belém Tower tu dia ada satu peta yang besar dekat dia punya entrance tu. Ada nama Melaka dekat situ. So aku dengan Zaki tu masa macam weh, tak sangka kan ada nama Melaka dekat tengah-tengah bandar Lisbon ni kan. Sebab kebanyakan orang tahu Malaysia je kan. So bila ada nama Melaka tu dia macam memang Melaka pun agak penting lah masa zaman kerajaan Portugis dulu kan. Dan masa aku kat Lisbon tu aku paling kagum cara orang-orang dekat Lisbon tu promote dia punya kuih tau. Dekat Lisbon tu dia terkenal dengan dia punya Portugis egg tart tau. Bagi aku Portugis egg tart tu dia macam biasa je, tapi bila cara dia orang promotekan tu sampai satu dunia boleh kenal tu memang amazing lah. Dia ada satu bakery dekat betul-betul dekat dengan Belém Tower tu, ada satu bakery nama dia Pastéis de Belém. Kalau korang tahu Pastéis de Belém ni, bakery tu dia dah operate lebih daripada 100 tahun tau. So kau bayangkan macam mana orang-orang Portugal ni dia promotekan dia punya pastry yang biasa je aku rasa
sampai ke satu dunia datang semata-mata nak makan Portugese egg tart tu je dekat Lisbon. So kau bayangkan kalau Malaysia orang pergi ke Terengganu nak makan keropok lekor je kan. So kau boleh bayangkan macam mana kalau kerajaan Malaysia promotekan keropok lekor tu sampai satu dunia datang Terengganu untuk makan keropok lekor tu. So bagi aku macam aku goma dia orang cara promotekan makanan dia orang tu kan. Dan yelah, dalam banyak-banyak travel ada benda yang manis dan ada yang pahit kan. So aku nak cerita sikit tentang pengalaman pahit aku kat Lisbon, yang aku pernah jadi homeless kejap dekat Lisbon. So ikutkan cerita, masa tu aku dari Spain, aku nak gerak ke Portugal. Dalam plan asal aku gerak ke Lisbon tu dari Sevilla tau. Sevilla, lepas tu terus shoot ke Portugal. Dan aku calculate dekat Google Map, perjalanan tu ambil masa dalam 6 jam tau. So aku expect macam aku bertolak naik bas pukul 12 malam dan aku sampai ke Lisbon tu dalam pukul 7 pagi lah. So aku rasa macam dah terang, metro pun dah buka dan orang pun dah start macam nak pergi kerja kan. Tapi disebabkan aku kat Sevilla tu nak pergi ke Lisbon tu tak ada tiket bas sebab dah habis. So aku memutuskan untuk buat plan B, aku gerak daripada Badajoz. Badajoz tu dia bandar border antara Spain dengan Portugal. So daripada Badajoz tu aku gerak ke Lisbon. Tapi daripada Badajoz tu aku ambil bas malam lah sebab aku expect perjalanan aku jadi 6 jam. Tapi rupa-rupanya aku sampai pukul 3 pagi. Sebab perjalanan tu aku ingatkan 6 jam, tapi bila rupanya dia jadi pendek tau, jadi 3 jam je. So aku macam lupa nak calculate balik perjalanan aku ke Lisbon tu. Sampai Lisbon tu dalam pukul 3 pagi. Kau bayangkanlah bila sampai Lisbon tu 3 pagi dengan metro semua tak buka, lepas tu taksi pun tak ada. So kita orang macam wah, pisang nak buat apa lah. So aku dengan Zaki pun decide untuk tidur dekat stesen Lisbon Oriente dengan grup-grup homeless tu. So macam bila kita orang nampak grup homeless tu, dia orang tidur dekat macam alleyway, orang jalan berentas, nak seberang jalan tu dia buat macam terowong lah untuk rentas tu. So kita orang pun tidur kat situ. So kita orang jadikan yang backpack kita orang yang besar tu jadi bantal, lepas tu sweater kita orang pakai tu jadi selimut lah. Kau bayangkan dengan suasana sejuknya masa tu time winter. So kita orang tidur dengan sweater yang kita orang bawa satu je. Kau bayangkan dengan menggigil dan sejuk kan. Masa aku tengah syok tidur tu, tiba-tiba ada macam ada suara macam orang kejutkan aku tau. Dulu-dulunya aku bangun, tengok ada polis Portugal bangunkan aku. Mula-mula aku ingat macam, weh aku kena tahan ke apa kan, sebab aku tidur kat tepi jalan kan. Dekat Europe ni, ada certain bandar yang kau tak boleh tidur sembarangan tau. So kan Lisbon ni bukan salah satu bandar yang kau tak boleh tidur sembarangan. Rupanya polis Portugal tu dia kejutkan kita orang sebab hari dah pagi dan tempat yang kita orang tidur tu tempat laluan orang ramai lalu lalang lah. So tak nice lah bila dia nampak kita orang tengah tidur, lepas tu orang lalu lalang kan. So polis tu dia cakap dengan kita orang dalam bahasa Inggeris, okay, kita bangun dan orang nak lalu lalang nak pergi kerja kan. So tak nice lah. So masa kita orang bangun pagi tu, kita orang terkejut lah. Macam oh dekat homeless pun semua ni tepi tu pun bangun juga. So menunjukkan yang oh berdisiplin juga lah homeless kat Lisbon. Aku dengan pengalaman dekat Lisbon yang aku jadi gelandangan tu, aku dapat rasa lah jadi gelandangan sekejap. Dan aku dapat rasakan bagaimana dengan keadaan kau yang tidur beralaskan lantai, lepas tu berteduh tak ada atap kan. So aku rasa macam bersyukur lah dengan apa yang aku ada. Aku ada katil yang okey, aku ada rumah untuk berteduh. So aku faham dan simpatilah dengan nasib gelandangan yang tak ada rumah kan selama berbulan-bulan ataupun mungkin bertahun-tahun. Kita kalau boleh kita kena tolong lah dengan nasib gelandangan terutama sekali dekat Malaysia ni. Okay, itu saja untuk video kali ni. So sekiranya anda suka dan ingin mendengar lagi tentang perceritaan saya, anda boleh tekan like dan subscribe dekat butang di bawah. So sekiranya ada apa-apa soalan, boleh hantar kepada email saya. So kita jumpa dalam episod yang akan datang dan video yang akan saya keluarkan nanti. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Ciao ciao. Seculares procissões, os populares pregões matinais.